dipersoalkan. Okay? Cuma yang masalahnya ialah bagaimana nak disalurkan kepada yang sewajarnya disalurkan itu, iaitu orang miskin, orang fakir tu kan. Kadang-kadang saya rasa tak sampai kepada mereka. Okay? Okay, kemudian kenapa lepas 1 nombor 3? 3 ni mana? Tu betul nombor ni. 2 kot agaknya. 1, 2 kan. Beliau mengambil dari bahagian zawil qurba, keluarga terdekat, iaitu keluarga terdekat khalifah. Okey, dia ada konsep apa yang disebut sebagai dalam harta kerajaan ni ada bahagian yang boleh diberikan kepada zawil qurba. Okey, iaitu keluarga terdekat. Keluarga terdekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sebagian kebanyakan ulama mengatakan juga keluarga terdekat khalifah itu. So khalifah ada satu portion daripada kerajaan, bahagian daripada harta kerajaan yang dia boleh berikan kepada keluarganya. Jadi tak ada masalah. Tetapi kadang-kadang orang tak faham benda ni kan. Kalau dalam syarikat dia ada panggil apa, entertainment ke apa kan. Jadi mungkin orang yang tak tahu benda tu bila petty cash lah apa semua tu. Jadi bila orang tak tahu, orang akan ingat yang dia menggunakan duit syarikat. Gaji dia tak sentuh, pasal dia ada satu bahagian khas berkenaan dengan entertainment dan sebagainya, apa dia panggil, kerakyaan apa kan. Okay? Kabilah Osman besar dan memerlukan bantuan dan pelantikan. Kabilah Osman kita dah sebutkan dahulu bahawa merupakan satu kabilah yang besar, yang kemudiannya menjadi satu apa, khilafah apa, Al-Umayyah kan. Biasa dengar kan? Umayyad tu kan, dalam bahasa Inggeris tu Umayyah. Itulah keluarga siapa? Keluarga Osman radhiyallahu anhu Allah. Okay, dan satu perkara yang menunjukkan bagaimana keluarga Osman ni besar ialah Sulhul Hudaybiyah ataupun perjanjian Hudaybiyah. Nabi dapat mimpi, tawaf kan. Buat umrah lah, tawaf semua kan. Jadi Nabi beritahu pada para sahabat. Para sahabat semua dah gembira. Jadi mereka pun pergi pakai ihram apa semua, pergi ke Mekah. Bila sampai ke Mekah, orang Mekah kata tak boleh masuk. Kan? Kalau masuk nanti Quraisy akan kata yang orang Arab akan mengatakan yang Quraisy membenarkan pada orang Islam yang baru ni kan, orang yang beragama baru ni, iaitu agama Islam ni masuk. Lemah Quraisy ni kan, kami tak benarkan. Jadi berlakulah di situ perjanjian. Okey, dinamakan sebagai perjanjian Al-Hudaybiyah. Dalam perjanjian ini, mana di awalnya ialah sebelum berlaku perjanjian, Rasulullah ingin menghantar Umar. Kerana Umar memang biasa kerjanya adalah safir ataupun duta. Kan zaman jahiliah biasanya dia lah duta kan, pasal dia peribadinya sesuai untuk menjadi duta. Tapi Umar mengatakan, wahai Rasulullah, aku tak sesuai. Kenapa? Bukan kerana takut tau. Okay? Jangan kita fikir yang Umar takut kan. Kita dah kenal Umar siapa kan? Dah kenal kan Umar siapa? Kan? Umar idza qala asma'a wa idza daraba auja'a. Umar kalau dia bercakap, dia akan maka suara dia akan sampai lah. Dia menunjukkan perkasanya badannya itu dan sifatnya. Yang kedua ialah kalau dia pukul, sakit orang. Kan ada setengah orang dia pukul sekuat hati pun kita tak rasa apa kan. Okay, ini macam kita bayangkan Nabi Musa AS, fawakazahu Musa pukul dia, faqada alaihi, mati kawan tu. Okay? Musa pukul macam mana? Wakaz. Al-wakaz ni bukanlah pukul yang kuat, hanyalah kita panggil tumbuk biasa je lah, tapi mati. Menunjukkan yang tumbuk biasa dia tu pun dah kuat dah kan, menyebabkan orang mati. Okay? Jadi Umar radhiyallahu anhu mengatakan, aku tidak sesuai kerana kekerasan aku terhadap Quraisy, terhadap orang Quraisy ini memang diperhatikan oleh Quraisy. Quraisy nak sangat, ada masa dia boleh bunuh aku, wahai Rasulullah. Dan keluarga aku tak boleh nak membantu aku, kerana keluarga Umar keluarga yang kecil kan. Jadi Umar cadangan siapa? Osman. Akan tetapi wahai Rasulullah, lantiklah Osman, kerana Osman keluarganya akan bantu dia. Quraisy di Mekah tu banyak keluarga, maknanya kabilah dia banyak. Suku sakat dia banyak. Jadi bila masuk tu orang takkan kacau dia. Dan dia pun masuk, dia jalan sikit. Jalan, dan dari situlah bila antara kisahnya kan, dia masuk, Umar masuk, orang kata pada dia, wahai Umar, siapa masuk tadi? Osman masuk kan. Quraisy kata, Osman, awak senteng sangat ni. Tahu senteng? Tak tahu senteng? Ni apa, singkat sangat kan. Kalau bahasa kat Kedah tu nak masuk sawah kan. Kenapa pakai singkat sangat ni? Kan ini pakai singkat, bawahlah sikit. Dia kata, hakadha izratu sahibina. Beginilah apa dia? Kain sahabat kami. Sahabat kami iaitu siapa? Rasulullah.
Kan? Maknanya dia pakai, untuk lelaki kena pakai senting-senting lah sikit. Kan? Kita tak, kita perempuan dah pakai senting kan. Terbalik kan. Jadi bila dia dah berjalan tu, dah masuk, dia orang pun keluarga besar, jadi dia banyak kan, dia orang bawa dia jumpa kan, macam seolah-olah dah lama tak jumpa kan. Jadi dan Osman pun tidaklah orang kata keras seperti mana siapa Omar kan. Dan kita tahu bahawa Osman adalah seorang yang pemalu dan lembut. Okey, maknanya lembut dalam apa dia kata, PR dia baik lah kan. Dia tak seperti Omar yang biasanya memang nak pancung orang je kan. Okey, jadi di sini bila dah lama sikit kan, maknanya sepatutnya perbincangan cepat, tapi dia jumpa orang tu, jumpa orang, dia orang bawa dia, okay? Dan orang sampai sehingga mereka memberikan ruang. Wahai Osman, nak tawaf silakan. Dia kata, aku tidak akan tawaf selagi mana sahabat aku tidak tawaf. Iaitu siapa? Hatta yatufa sahibi. Itulah, sehingga sahabat aku iaitu Rasulullah tawaf, barulah aku tawaf. Okey. Jadi lama pula. Bila lama tu tiba-tiba sampai satu berita, khabar angin yang Osman telah pun dibunuh. Di situlah Rasulullah dia membuat, dia panggil apa ni? Bai'atul Ridwan. Okey, Bai'atul Ridwan. Okey, kita mengambil janji daripada setiap orang yang hadir untuk berperang. Cuba bayangkan, asalnya nak pergi umrah, orang yang pergi umrah ni dia bawa apa agaknya? Dia bawa apa? Dia bawa apa? Pakaian biasa lah kan, main pakai umrah tu. Dan dia buat apa lagi? Ada bawa baju besi ke ada bawa? Nak pergi umrah bawa pakai baju besi ada? Tak ada kan? Okey, dia akan bawa pedang lah. Pedang. Itu je. Maknanya benda yang biasa sahaja. Itu pedang. Okay, itu yang paling minimum yang dia orang akan bawa pedang. Jadi tiba-tiba nak kena perang. Nak kena perang pula di tempat orang yang apa dia penuh dengan kelengkapan. Okay? Jadi ini memang merupakan satu kehebatan. Sesiapa yang memberikan bai'ah pada waktu itu memang tinggi darjatnya di sisi Allah Azza wa Jalla. Okay? Saya rasa kita boleh berhenti situ. Okay? Dan dengan itulah selepasnya orang Quraisy merasakan apa dia pelik kan, kenapa pula dia orang nak berbai'ah, nak perang apa semua. Jadi di situ mereka melepaskan Osman dan selesai. Tak jadi perang lah. Dan di situlah barulah dihantar wakil untuk berunding. Dan perundingan itulah yang dinamakan sebagai Sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Okey. Baik. Dan ini menunjukkan kabilah Osman besar dan memerlukan bantuan dan pelantikan. Okey. Di samping itu sebenarnya Osman tidak hanya memberi ahli keluarganya, khalifah juga boleh memberi tanah kepada siapa sahaja menurut maslahah yang difikirkannya. Ini pun satu benda yang kadang-kadang kalau orang tak tahu, dia akan menganggap satu benda yang besar, iaitu khalifah bagi harta tanah pada sesiapa yang dia nak. Sebenarnya boleh, tak ada masalah kan, sebagaimana sekarang ni adanya pemimpin yang memberikan gelaran kan, gelaran Datuk Seri, Tan Sri apa semua kan, Tun, kepada siapa yang dia fikirkan sesuai. Begitu juga khalifah boleh memberikan, dia panggil iqta', okey, dia boleh memberikan satu bahagian tanah tertentu kepada sesiapa yang dirasakan sesuai. Okey, mana sesuai kat situ, memerlukan ataupun yang ada khidmat yang besar pada Islam. Okey. So Osman tidak memberi kepada keluarganya sahaja, tetapi memberi juga kepada orang lain. Okey, Osman menarik balik Al-Hakam bin Al-As, yang minum arak satu masa dahulu daripada tempat pembuangan berdasarkan perkara berikut. Pertama, beliau telah meminta izin daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, di zaman Nabi lagi Osman telah meminta izin daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Nabi telah mengizinkan. Okey, dan mungkin kadang-kadang kita minta izin kan yang personal, orang lain mungkin tak tahu kan. Betul tak? Okey, ada banyak pun hadis-hadis, kenapa Omar tahu, orang lain tak tahu. Kenapa pula contohnya Abu Hurairah tahu, yang Omar, Osman semua tak tahu? Kenapa? Abu Bakar tahu, yang lain semua tak tahu. Betul tak? Bila datang yang khilaf kan, kita nak kebumikan Nabi di mana? Nak kebumikan Nabi kat mana? Yang Nabi wafat di mana? Bilik Aisyah, rumah Aisyah. Rumah Aisyah yang sekarang ni lah yang merupakan kubur Rasulullah tu. Jadi khilafnya sekarang ni, di zaman Nabi baru wafat ni, kita nak kuburkan dia kat mana? Nak kebumikan di mana? Kan orang semua fikir datang Abu Bakar mengatakan, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa dia, tidak ada satu nabi pun yang diwafatkan oleh Allah kecuali Allah inginkan dia ataupun baginda dikebumikan di tempat wafatnya itu. Lalu mereka buat apa? Mereka alihkan Rasulullah dan katil itu, dan mereka korek kat situ juga. Faham tak? Maknanya kalaulah
satu benda yang Abu Bakar seorang tahu, yang lain semua tak tahu. Nampak tak? Okey. So ini menunjukkan kadang-kadang ada benda-benda yang tidak diketahui oleh ramai. Sebahagian yang tahu ataupun mungkin satu dua sahaja yang tahu perkara itu. Dan Al-Hakam bin Al-As telah pun bertaubat. Jadi kalau orang tu dah bertaubat, tak ada masalah lah kan. Tujuan pembuangan tu untuk apa sebenarnya? Untuk dia bertaubat. Kalau dah bertaubat, maafkanlah, selesai. Dan itu pun kita dapati kadang-kadang ada banduan-banduan yang dihukum sepanjang tahun agaknya kan. Tiba-tiba Sultan maafkan dia. Boleh tak dipertikaikan? Boleh tak? Kenapa tak boleh dipertikaikan? Mungkin Sultan dah sampai maklumat kepada Sultan bahawa dia ni kelakuan dia baik dalam penjara. Masuk penjara jadi seorang yang baik, hafal Quran apa semua kan, hafal hadis, dia memberi tazkirah yang cukup baik. Jadi kenapa kita nak biarkan dia dalam penjara? Jadi Sultan berkata, okey, kita perkenankan, keluarkan dia. Okey, tapi kalau masuk penjara lagi jahat kan. Jadi mungkin dia daripada sepanjang tahun mungkin dia akan menjadi banduan terakhir. Kan, banduan terakhir tak maksud dia? Agaknya lah kot, nama dia begitulah, banduan terakhir ya? Kan? Banduan terakhir ni maksudnya tak banduan yang tak, bukan kan? Itu sepanjang hayat lah, ataupun seumur hidup dia panggil kan. Okey, daripada seumur hidup dia kata jadi masuk banduan terakhir lah, senang. Banduan terakhir ni maksudnya banduan yang dihukum mati. Dia ada duduk di tempat tertentu kan. Okey, dan dia akan adalah mungkin memang tension kot kan, kalau kita tahu kita nak mati. Kan, pada tarikh sekian kita tahu kita nak mati. Kita tension kan, ya. Jadi apa pun yang pentingnya itulah pembelaan kita terhadap siapa? Uthman radhiyallahu anhu ardah. Tensionnya orang yang tahu nak mati ni, okey, disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah mengatakan, aku tak pernah tengok kan seorang yang dihukum mati, yang begitu ceria seperti ada seorang banduan tu lah, ataupun ada seorang yang ditangkap. Saya pun tak ingat apa kisahnya, tapi seorang perempuan yang ditangkap, ada kes tertentu ditangkap dan dihukum mati. Tapi Aisyah mengatakan, aku tak pernah tengok orang yang dihukum mati, dia tahu yang dia dihukum mati tetapi dia tetap ceria. Tak pernah tengok seperti perempuan tersebut. Okay, maksudnya nak ceritakan bagaimana Aisyah radhiyallahu anha sering kali kan mengetahui adanya kan orang-orang yang ditangkap dan dihukum bunuh kan. Dihukum bunuh, ditangkap, hukumnya adalah bunuh pada hari sekian ke kan. Kebiasaannya orang tu akan jadi apa? Akan jadi tension lah kan. Jadi orang kata sedih dan sebagainya. Tapi ada seorang tu saja yang dia nampak tak ada masalah. Nak mati-matilah, tak ada hal. Okey. Baik. D. Hukuman yang tidak sesuai terhadap orang yang menyalahinya seperti Abu Dhar, Ammar, pemberian Mas'ud dan lain-lain. Okey. Bukan Mas'ud, Ibnu Mas'ud. Okey, hukuman yang tidak sesuai artinya ialah Uthman mengeluarkan hukuman yang melampau sangat kepada orang yang tak sesuai dengan dia, yang menyalahinya. Okey. Seperti siapa? Abu Dhar. Kita tengok nanti macam mana. Yang kedua Ammar, yang ketiga Ibnu Mas'ud, pemberian Ibnu Mas'ud. Pemberian ini tak apa, saya akan uraikan satu-satu dulu. Dan lain-lain lagi. Okay, kita nak tengok tiga ni kes yang diwar-warkan oleh orang pemberontak lah, zaman tu pemberontak. Okey, yang memberontak akhirnya menyebabkan Uthman dibunuh. Inilah dia fitnah-fitnah yang mula-mula dia orang sebarkan. Uthman dituduh menghalau Abu Dhar ke Ar-Rabadah. Akan tetapi riwayat yang sahih ialah Abu Dhar sendiri yang meminta izin untuk menetap di sana lalu diizinkan oleh Uthman. Kisahnya secara ringkas, Abu Dhar